Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera dan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang sudi hadir kepada webinar kita pagi ini. Hari ini 2 Disember iaitu bersama dengan 16 Rabiul Akhir. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah kerana Allah masih memanjangkan umur dan rezeki kita di muka atas muka bumi ini. So kita mulakan dengan kita punya webinar pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey. Webinar kita pagi ini ialah sempena kita menyambut hari kita semula kebangsaan untuk tahun 2020. Kita pada tahun ni kita tak dapat nak mengadakan perhimpunan ke ataupun apa sebab masalah kita semua pun tahu bahawa C19 ni masih bermaharajalela di Malaysia. So kita doakan kepada Allah agar C19 ini ditarik. Ini C19 ni ialah askar Allah ni sebenarnya. Kita terlupa, kita kata dia ni wabak tapi ini askar Allah sebenarnya. Walaupun kata dalam media masa kata macam-macam lah tentang C19 ni, konspirasi lah apalah. Tapi walaupun ini ialah izin Allah. Itu kita kena ingat. Izin Allah dan Allah izinkan apa saja perancangan. Dan kita sebagai umat Islam yang beragama Islam kan kita hanya minta Allah tarik balik askar yang diturunkan kepada satu dunia, lebih kurang lah tak silap yang kena satu dunia. Okey. Saya nak pergi menerangkan berkenaan sejarah SKSK ni. Sejarah hari kita semula kebangsaan ni, kita telah bermula pada tahun 2000 lagi. Sejak tahun 2000 yang pertama lah kita telah bermula yang bertempat di Pasar Raya Mid Valley, Kuala Lumpur. Dan tarikhnya yang dipilih ialah 11 bulan November sebenarnya. Seperti hari kita semula kebangsaan, 11 bulan November. So sehingga kini lah kita KPKT tak pernah miss dalam menyambut hari kita semula kebangsaan. So tema untuk tahun ini kita bagi tema ialah perubahan kecil memberi impak yang besar. So kita hayati dia punya tema ni dan kita cuba untuk merealisasikan dalam kehidupan kita. Kita jangan terlalu nakkan satu perubahan yang besar dengan membuat satu benda yang besar. Tak perlu. Buat benda yang kecil dan dia akan menjadi impak yang besar. Okey. Objektif hari kita semula yang kita sambut ni ialah selalunya kita nak mengingatkan masyarakat, kita nak ingatkan anak-anak kita bahawa perlunya hari kita semula untuk kita aktiviti 3R. Reduce, recycle dan reuse. So hopefully selepas kita lancarkan tahun 2020 sampai sekarang kita harap anak-anak kita yang mungkin dah sekarang ni yang dah mencapai umur belasan tahun, dia orang semua dah bolehlah tahu apa sebenarnya tentang reduce, reuse dan recycle ni. Okey. Saya memperkenalkan diri saya dulu. Okey. Saya diberi nama oleh ibu bapa saya Azman bin Haji Umar. Okey. Bekerja di Establishment Corp Malaysia lah.
Panel kita yang pertama ialah Encik Muhammad Nur Fitri bin Muhammad Yusof. Dia ialah Manager Operational Management, yakni Operational Excellence Petronas Chemical Group Berhad. Berasal daripada Pulau Pinang, sudah berkahwin, umur 37 tahun. Education dia ialah BSc Chemical Engineering, Universiti Kebangsaan Malaysia tahun 2005. Kan? Pengalaman bekerja dia 15 tahun berkhidmat di Petronas dari tahun 2006 sehingga sekarang. Tak pernah berpindah. Okey. Pos yang pernah dia pegang di Petronas ialah jurutera proses, Petronas Chemical Methanol, lepas tu pengurusan bahagian usaha sama, joint venture, Petronas Chemical Group 2 tahun, lepas tu pengurusan bahagian kecemerlangan operasi, Petronas Chemical Group 2 tahun. Ini yang dijawabkan sekarang lah. Panelis kita yang kedua ialah Encik Khairul Anwar bin Ahmad. Beliau merupakan Head Special Project New Plastic Economy Manufacturing Division Petronas Chemical Group Berhad. Berasal daripada Muar. Kan Cik Khairul kan? Muar kan? Bukan Muar kan? Ya, betul. Berumur 47 tahun. Education dia ialah BSc Chemical Engineering, University of Tulsa, Oklahoma, USA 1996. Master Chemical Engineering dan Entrepreneur Universiti Malaysia Pahang. Pengalaman bekerja 24 tahun di Petronas daripada dulu sampai sekarang lah. Pun sama dengan Cik Fitri, dia tak pernah berpindah ke mana pun. Kan? Pengalaman bekerja ialah yang pertama jurutera proses. Lepas tu dia menjadi pengurus operasi Petronas Chemical Group selama 7 tahun di Gebeng, Kuantan. Lepas tu sebagai pengurus projek Petronas Refinery dan Petrochemical Corporation 5 tahun di KLCC. Lepas tu sebagai pengurus projek dan facility BASF Petronas Chemical. Lepas tu sekarang ni ialah ketua projek khas NPA Petronas Chemical Group. So itu dia panelis kita yang akan memberi ilmu kepada kita pagi ini, berkongsi ilmu. So saya tanpa membuang masa lah, saya menjemput panelis kita yang pertama iaitu Encik Muhammad Nur Fitri untuk menyampaikan ilmu yang ada, perkongsian ilmu. Dipersilakan Cik Fitri. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera kepada semua. So maybe saya boleh share dulu the pack. Ya. Nampak tak? Okay. Nampak? Ya. Jadi tak nampak skrin saya kejap Your slide dah nampak dah. Sekejap, dia keluar. Dia blank. Dia blank, sekejap Sorry for technical glitch. Kalau audiens ada nak bagi soalan, boleh type kan. Saya akan cuba bacakan. Kalau tak sempat nanti kita akan bagi jawapan secara bertulis lah, insyaAllah. Okay, nampak? Okay. Nampak. Okay. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Azman atas perkongsian tadi. Sorry atas masalah tadi, kita nak share screen ni macam baru juga saya nak gunakan aplikasi Zoom sebab sebelum ni kita banyak gunakan aplikasi Microsoft Teams dekat Petronas. So terlebih dahulu I think saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak SW Corp kerana memberi peluang kepada Petronas Chemical Group PCG
untuk sekali lagi bersama-sama menjayakan hari kita semula peringkat kebangsaan ni lah. So kalau tengok tahun lepas PCG juga dijemput oleh SW Corp untuk sebagai pempamer masa tu di Majlis Sambutan Hari Habitat Sedunia peringkat Malaysia yang diadakan di PPR Tehil Melaka kan. So dibuat together dengan hari kita semula. So pada kali ini alhamdulillah kita dijemput juga untuk berkongsi pendapat tentang pengurusan plastik dengan tema Plastic of Plastic, bagaimana akan diuruskan. Okey. Okey, pada hari ini saya dan rakan saya Encik Khairul akan berkongsi tentang bagaimanakah kita dapat merealisasikan ekonomi sirkular ataupun dalam bahasa Inggerisnya circular economy tentang plastik. Bagaimana kita boleh merealisasikan circular economy of plastik. Ia sangat bertepatanlah dengan tema hari kita semula kebangsaan pada tahun ini, perubahan kecil memberi impak yang besar. Kerana kita yakin melalui konsep circular economy ini, semua pihak mempunyai tanggungjawab masing-masing dalam melaksanakan tanggungjawab secara betul yang akan membawa impak yang sangat besar kepada negara. Okey, untuk perkongsian pada hari ini kita bahagikan perkongsian ini kepada dua bahagian. Saya akan memulakan sedikit perkongsian tentang konsep circular economy dan bagaimana kita dapat menangani isu pencemaran alam melalui konsep ini. Dan bahagian kedua nanti Encik Khairul akan pergi dengan lebih dalam bagaimanakah PCG, Petronas Chemical Group, menggunakan konsep ini dalam menjalankan inisiatif kelestarian di dalam di Petronas Chemicals Group atau yang kita namakan sebagai New Plastic Economy NPE. Okey, kejap saya nak go to the next slide. Alright, suka untuk saya mulakan perbincangan hari ini, perkongsian hari ini dengan bawa sama-sama untuk kita memahami keadaan semasa ataupun kita dinamakan sebagai reality check. So, pencemaran alam kini menjadi perbualan atau menjadi tajuk-tajuk utama di peringkat global dan di peringkat di dalam negara sendirilah. So kita tengok sekarang tumpuan banyak diberikan ke arah kelestarian alam sekitar. Even kita tengok untuk United Nations dah mengeluarkan 17 SDG, Sustainability Development Goal, sebagai petunjuk ke arah dunia yang lebih lestari pada masa akan datang. Dan kalau kita tengok di skrin sekarang yang saya share ni, kita nampak banyak, kita selalu melihat image-image ni. Nombor satu kita nampak di sini ada timbunan sampah yang sangat banyak. Ia kalau kita tengok sampah ni, dia akan meningkat jumlah sampah ni bersama dengan populasi manusia. So kita tengok hari ke hari populasi manusia semakin hari semakin bertambah. So sampah ni pun kita akan expect dia akan bertambah dari semasa ke semasa. So kalau kita tengok sekarang dengan keadaan pandemik COVID-19 kan, kita banyak, saya merasakan sampah ni akan makin bertambah, terutama tentang macam pelitup muka yang sekali dipakai dan dibuang. Dan kita lihat sekarang because of di Malaysia dah ditetapkan untuk kita memakai pelitup muka ni. Tapi kalau kita tak betul-betul melihat bagaimana kita dapat menguruskan sisa ini daripada sekarang, potensi untuk benda ni akan menjadi sesuatu yang tidak baik pada masa akan datang adalah tinggilah kalau kita tak dapat menguruskan dengan baik pada masa sekarang. So kita juga nampak ada image dekat sini, ada image penyu dan plastik. Itu banyak selalunya. Kalau tengok sekali iklan yang dikeluarkan oleh SW Corp untuk program hari ini pun ada gambar penyu dengan plastik dekat atas. Kita tu kan. So kita nampak benda ni dah selalu kalau image plastik ni akan ada gambar penyu dan plastik makan penyu terbawa plastik, burung makan plastik dan sebagainya lah. So kita nampak sebenarnya ini disebabkan sampah-sampah kita yang tidak dapat diuruskan dengan betul dan akhirnya tercemar dan terlepas ke alam sekitar dan mencemarkan alam-alam sekitar kita termasuk ke hutan dan sebagainya, dan ada juga sampah yang terus pergi ke longkang sungai dan terus ke laut menyebabkan hidupan laut ini terjejas. Dan kita juga lihat dalam gambar ni kita nampak ada sisa-sisa bahan-bahan kimia yang tidak diuruskan dengan baik akhirnya mencemarkan alam sekitar. So kita nampak baru-baru ini banyak kes yang bahan-bahan sisa ini terus dibuang ke dalam sungai dan menyebabkan krisis bekalan air di negara kita lah. So kalau kita lihat secara mendalam tentang ini, masalah pencemaran ini adalah salah satu punca kepada krisis alam semula jadi yang pada masa ini.
So akibat daripada pencemaran alam ini, dunia sekarang berhadapan dengan krisis alam seperti macam pemanasan global, banjir kilat, ribut dan sebagainya. Okay, bercakap tentang pemanasan global ni, ia berkait rapat dengan gas rumah hijau ataupun kita panggil GHG, yang kita nama komponen ni adalah karbon dioksida dan metana CH4 yang terlepas kepada atmosfera kita. So gas rumah hijau ni dibebaskan daripada pelbagai aktiviti, daripada kita punya industri, daripada kenderaan yang kita guna pakai, kenderaan di darat, udara dan di laut dan sebagainya. Semua aktiviti-aktiviti ini mengeluarkan gas rumah hijau ni. Dan tahukah anda bahawa salah satu penyumbang kepada gas rumah hijau ini adalah peleraian daripada sisa organik yang dibuang atau terkumpul di tapak-tapak pelupusan sampah juga. So I think kalau kita tengok analisa yang dibuat oleh SW Corp, lebih daripada 40% daripada sisa-sisa yang dibuang di Malaysia ni adalah sisa-sisa organik, sisa-sisa makanan. Dan kita dapat tahu daripada perkongsian bila kita masa pihak Petronas Chemical Group memulakan inisiatif New Plastic Economy ni, kita ada melawat ke tapak-tapak pelupusan sampah. So kita ada buat perbincangan bersama pengurus-pengurus di sana dan difahamkan sisa-sisa organik ni bertambah, terutamanya pada musim-musim perayaan, ada musim-musim buah kan dia akan bertambah. So kita nampak ini tanpa kita sedari, dengan bertambahnya sisa-sisa organik ini, gas CO2 dan gas metan ini juga terhasil dan akan menyumbangkan kepada penibisan ozon yang menyebabkan pemanasan global yang saya sebutkan tadilah. Alright. So moving to the next slide. Okay, namun sedangkan kita, semua ini sebenarnya bermula daripada diri kita sendiri. Kita nampak dalam gambar ni diambil daripada modul yang dihasilkan oleh Petronas Chemicals bersama dengan SW Corp dan Kementerian Pendidikan Malaysia yang kita dah sebarkan kepada semua sekolah-sekolah di Malaysia. Dia ceritakan di sini macam semua mempunyai tanggungjawab ke atas alam sekitar. Kita lihat di sini gas rumah hijau macam saya terangkan tadi, daripada sampah-sampah yang kita keluarkan. Kalau kita membuang terlampau banyak bahan-bahan organik, dia akan menghasilkan gas rumah hijau ni yang akan mencemarkan alam sekitar. Kita nampak juga sampah-sampah yang tidak terurus yang akhirnya terlepas kepada alam sekitar, pergi ke longkang-longkang dan akhirnya pergi ke laut dan menjadi sampah laut. Begitu juga dengan sisa-sisa kumbahan yang tidak diuruskan dengan betul. So jika terus disalurkan kepada sungai-sungai dan laut, dia akan terus mencemarkan alam sekitar lah. So begitu juga dengan aktiviti-aktiviti marine. Kalau kita tidak dapat mengawal aktiviti-aktiviti ini, sisa-sisa ini akan terus dibuang ke laut dan menyebabkan menjadi masalah kepada hidupan laut di lautan lah. So kalau kita lihat secara keseluruhannya, semua perkara ini berkait rapat dengan kita, bermula daripada kita. Maka jawapan kepada permasalahan pencemaran ini terletak pada diri kita semua. Untuk kita sama-sama untuk merungkaikan masalah inilah. Alright. So oleh itu kita di sini hari ini saya dengan Encik Khairul akan berkongsi bagaimana kita dapat mengurangkan pencemaran alam ini menggunakan konsep circular economy. Buat masa sekarang kita lihat kebanyakan daripada kita menggunakan sesuatu barang atau sesuatu bahan hanya sekali guna dan kadang-kadang kita guna sangat minimum. 2 kali dah kita buang dan akhirnya menjadi sampah. Ataupun dalam bahasa lain kita namakan dia sebagai linear economy ataupun ekonomi linear. So dalam konteks plastik, kita nampak kebanyakan plastik yang digunakan pada hari ini hanya digunakan sekali dan terus dibuang sebagai sampah. Bagus kalau sampah ini dibuang ke dalam tong sampah. So kalau dibuang sampah, akhirnya dia akan hantar ke tempat yang betul untuk dilupuskan. Tetapi kalau dibuang ke dalam longkang ataupun ke laut dan sebagainya, dia akan menyebabkan masalah lain yang lebih besar. Macam kalau contohnya kita buang ke dalam longkang, tersumbat dan menyebabkan banjir-banjir kilat yang berlaku di banyak bandar-bandar raya besar sekarang kan. Kita nampak banyak berlaku perkara-perkara itu apabila hujan lebat saja tersekat and then terus ada banjir kilat. So sebenarnya kita
Yep. Cik Rizal, sekejap. Saya nak bertanya lah. Alright. Bagaimana pihak industri boleh memainkan peranan dan melestarikan alam sekitar ni? Saya nak Okey, bagaimanakah kita boleh buat perkara ni? Nanti kita akan explain melalui bagaimana kita boleh berkolaborasi di dalam circular economy. Nanti saya akan explain macam mana kita membawa daripada linear ekonomi kepada circular economy. Saya akan explain bagaimana industri boleh memainkan peranan dalam circular economy nanti. Okey, Cik Azman. Alright. Okey. So kalau sebenarnya kita boleh menjana banyak nilai melalui konsep circular economy yang saya tunjuk di sebelah yang dalam bentuk bulat tu kan. So sebelum saya menjawab soalan Cik Azman tadi, kita perlu faham the faktor utama dalam menjayakan circular economy ni ialah pertama kita kena ada dari segi polisi ataupun strategi di peringkat nasional dan negeri bagi menyokong usaha pihak industri di dalam inisiatif ni. Nombor dua, kita perlu kerjasama daripada semua pihak di dalam ekosistem ni. So menjawab soalan Encik Azman tadi, menjawab tentang kerjasama. So dan di sini adalah perlu kerjasama daripada setiap parti ataupun pihak di dalam ekosistem ni, termasuklah industri untuk merealisasikan ekonomi sirkular ini. Contoh kita ambil sebagai sampel, kita ambil bagaimana kita boleh merealisasikan circular ekonomi plastik di dalam kehidupan kita. Contoh bermula daripada reka cipta dan pembuatan ni. So di sini kita pihak industri perlu memastikan sebarang reka cipta ataupun pembuatan produk-produk yang akan dikeluarkan kepada pengguna nanti perlulah mematuhi atau memenuhi keperluan untuk dikitar semula pada masa akan datang. So kita perlu meminimalkan pengeluaran produk yang tidak boleh dikitar semula pada masa akan datang. So kalau boleh kita hasilkan produk yang boleh dikitar semula ataupun boleh digunakan berulang-ulang kali. So ini dapat mengelakkan daripada bahan-bahan tersebut menjadi sampah pada akhir hayat. Sesuatu bahan tu hanya sekali guna terus dijadi sampah. So pada peringkat reka bentuk dan pembuatan ni perlu diberi penelitian daripada awal lagi. So apabila kita dah membentuk dan mereka cipta dengan betul, dia akan pergi ke segmen kedua, peruncit ataupun pengeluar produk di sini. Di sini mereka perlu memastikan mereka menggunakan secara optimum bahan-bahan yang boleh dikitar semula ni dalam pembungkusan produk-produk mereka. So dalam masa yang sama juga mereka juga boleh memberi maklumat ataupun memberi tata cara kepada pengguna bagaimanakah menguruskan sisa-sisa pekerja yang telah dihasilkan. Contoh saya bagi ni, contoh ni macam nampakkah? Tak nampak gambar. Kamera tak nampak. Hilang, tak apa. Dia actually kalau kita tengok dalam produk-produk sekarang dekat belakang packaging tu dia ada bagaimanakah kita boleh mengitar semula bahan-bahan tersebut. Contoh botol minuman dia kata kena kepek dulu dan letakkan dalam tempat recycle. Then that's something yang kita boleh buat dari segi peruncit ataupun pengeluar produk. Segmen ketiga pula yang bagi saya paling penting lah, pengguna dan isi rumah. Sebab tadi saya cakap macam mereka bentuk tu kita dah buat benda yang betul, kita dah maksudkan kita dah design produk tu untuk mudah dikitar semula dan kita dah bagi bagaimana untuk dikitar semula. So dia sekarang kepada pengguna bagaimanakah kita menjalankan tanggungjawab kita untuk mengasingkan sisa pepejal di punca dan menghantar produk-produk ini atau bahan-bahan yang boleh dikitar semula ini ke tempat yang betul. Kita asingkan bahan-bahan organik dan bahan-bahan yang kita semula ni dan kita hantar ke recycle center. Okay. So segmen yang seterusnya selepas pengguna ni, pengguna dah menjalankan tugas masing-masing, dah asingkan semua. So nombor yang seterusnya ialah segmen guna semula, pemprosesan kita semula ni. Is more on segmen bagaimana untuk menguruskan sisa-sisa yang telah diasingkan ni. So contoh di sini kita perlu menyediakan infrastruktur yang betul. Contohnya tong sampah kita semula di tempat-tempat yang strategik, maybe ataupun kita menyediakan pusat-pusat kita semula di kawasan-kawasan tertentu bagi memudahkan pengguna ini untuk
menghantar barang-barang kita semula untuk dikitar semula. Dan yang akhir sekali, selepas kita dah ada benda ni, kita perlu ada sektor kitar semula. Ini paling penting memastikan kita boleh close the loop. Sebab selepas kita dah kutip semua barang-barang ni, kita make sure, kita perlu pastikan barang-barang ini dapat dikitar semula sama ada secara mechanical ataupun kalau kita tak dapat kita semula secara mechanical, kita boleh tukar kepada sumber energi yang baru. Sekarang kita dah ada teknologi waste to energy, dan ada juga kita sekarang ada teknologi baru dinamakan sebagai chemical recycling yang boleh dibangunkan, yang boleh merawat, mengitar semula bahan-bahan yang susah untuk dikitar semula melalui proses konvensional ataupun proses mechanical. So dengan wujudnya the whole ecosystem ni, peranan industri tadi tu, dia sama-sama berkolaborasi melakukan tanggungjawab masing-masing, maka konsep circular economy ni dapat disanakan dengan baik. So dan ini perlu dikuatkan lagi, macam saya cakap awal-awal tadi, perlu dikuatkan lagi dengan strategi dan polisi-polisi yang bagus daripada peringkat nasional dan negeri untuk memberi sokongan untuk menjalankan ekosistem ini secara lebih efisien. Okay. Cik Fitri, saya nak tanya lah, kemungkinan ada di kalangan masyarakat kita, adakah mereka aware berkenaan tanda atau sign yang macam ni lah yang ada dalam dekat belakang buntut betul. Ni kan? Betul. Jadi something yang interesting bila kita buat komunikasi dengan public. Ramai orang bertanya sebab dia ada nombor 1 ada nombor sampai nombor 7 rasanya, nombor 7. Dia orang bertanya, kita bertanya buat just open question tanya. Ada yang bercakap nombor 1 tu boleh gunakan kita guna sekali sahaja. Ada yang cakap macam banyak andaian masing-masing. Sebenarnya actually the logo-logo tu sebenarnya memberi petunjuk jenis bahan yang digunakan dalam pembuatan produk-produk tersebut. So kita kalau boleh, kita boleh mengasingkan mengikut nombor-nombor tersebut. Tetapi teknologi yang ada sekarang mampu mengasingkan produk-produk tersebut mengikut jenis-jenis bahan-bahan tersebut tanpa kita perlu, macam contoh, bagi pengguna biasa susah kalau kita nak letak everything dalam satu tong kan. Tapi kalau kita nak asingkan mengikut jenis bahan, tapi teknologi yang ada sekarang mampu untuk mengasingkan produk-produk ini mengikut jenis-jenis bahannya. Dia akan ada teknologi dipanggilkan optical teknologi. Dia boleh identify berdasarkan density atau density bahan-bahan tersebut. So teknologi dah ada kat Malaysia ni. So, sekarang yang perlu bagi pengguna, kita asingkan mengikut jenis bahan macam plastik semua tu kan. So kita jalankan tanggungjawab kita, dan insya-Allah dengan adanya teknologi dia akan bantu dengan untuk kita buat dengan lebih baik. Alright. Thank you Cik Azman. Okay. Okay. Kembali kepada tema. So, saya nak kembali kepada tema hari kita semula kebangsaan ni. Perubahan kecil memberi impak yang sangat besar. So kalau kita tengok di skrin sekarang ni, kita lihat bagaimanakah kita boleh menyumbang kepada alam sekitar yang lebih baik dengan menggunakan konsep kita circular economy ni, kitar semula. Mengikut kajian yang dijalankan di Eropah, dengan kita kitar semula, contohnya plastik, 100 tan of plastik. Sebenarnya 1 tan ni kalau dekat Malaysia ni sepatutnya sikit je lah, sebab kita menghasilkan banyak sampah sehari. So kalau kita 100 tan sehari, 100 tan sampah setahun lah, sisa plastik ni dapat dikitar semula. Kita sebenarnya dapat kita buat calculation mengurangkan carbon monoxide sebanyak lebih kurang 260,000 tan CO2 equivalent, yang bersamaan dengan pengurangan dalam 60,000 kereta di jalan raya. So, sebiji kereta dia mengeluarkan certain amount of CO2. Dengan melakukan recycle ni, kita dapat mengurang sebanyak 260,000 metric ton of CO2 ni. Bagaimana dia calculate ni, dia based on the life cycle analysis ataupun analisis kitaran hidup bagi satu bahan tu. Dia membuat
perbandingan kadar pelepasan daripada produk yang dikitar semula ni berbanding dengan produk-produk yang baru dikeluarkan, produk baru. So the difference tu, perbezaan jumlah pengeluaran gas rumah hijau ni dikira sebagai pengurangan gas rumah hijau ni. So kita dapat membantu sebenarnya mengurangkan pelepasan gas rumah hijau ni dengan melakukan kitar semula. Nombor 2 kita nampak di sini juga daripada segi sampah organik. Kita nampak ia juga kita tahu faham tadi sampah-sampah organik dia akan mengeluarkan gas-gas rumah hijau, CO2, metana kepada alam sekitar yang menjadikan dia akan ada efek to the global warming. So maka dengan pengurangan bahan sisa organik ini dapat membantu mengurangkan pelepasan gas rumah hijau ni. Secara matematik mudah, melalui kajian yang dijalankan kita dapat kalau kita dapat mengurangkan 1 tan organic waste ni, sisa organik ni, kita dapat mengurangkan lebih kurang dalam 300 kg CO2 equivalent yang release ke alam sekitar. So secara umumnya kalau nak buat pembandingan, saya refer analisa yang dibuat oleh SW Corp. Kita sehari kita mengeluarkan sampah dalam 37,000 something, 38,000 tan sampah sehari di Malaysia, ataupun kalau kita kalkulate setahun dalam 14 juta tan sampah setahun rakyat Malaysia membuang sampah. So secara kasarnya kalau kita sama-sama rakyat Malaysia ambil peduli benda ni, kita kurangkan kita punya pembuangan sisa-sisa organik ke alam sekitar. Contoh kita ambil pengurangan 1 juta tan sampah, kita mampu mengurangkan hampir 300,000 tan CO2. Hampir sama kalau kita convert kepada pengurangan kereta di jalan raya lebih kurang dalam 70,000 kereta kita boleh kurangkan. So that something yang kita boleh jalankan sebagai individu. Bagaimana kita boleh membantu alam sekitar ke arah yang lebih baik. Alright. So selepas ni I think Cik Fitri, saya nak tanya satu lagi soalan berkenaan dengan say no to single use plastic. Apakah pandangan kacamata bagi Pak industri? Yang saya suka bila cakap pasal single use plastic ni, saya suka berbalik kepada konsep 3R. So hari ni hari kita semula kita bercakap pasal 3R kan. Dia 3 komponen utama 3R. Pertama, reduce, kurangkan. Nombor 2 is reuse, guna semula, dan 3 is recycle kita semula. So faktor pertama, perkara pertama reduce, kita kurangkan penggunaan. Kalau kita rasa kita tidak perlu, kita kurangkan penggunaan tersebut. So kalau kita rasa kita tidak mampu menguruskan bahan tersebut, maka kita perlu ambil inisiatif untuk mengurangkan penggunaan bahan-bahan yang kita rasa macam single use, semua plastik dan sebagainya. Nombor 2, komponen kedua dalam 3R ialah reuse. Kita memaksimalkan penggunaan sesuatu bahan melalui konsep guna semula. Contohnya kalau kita pergi membeli belah, kita boleh bawa beg sendiri untuk beli belah. Kalau kita nak beli makanan, kita boleh bawa bekas makanan sendiri, dan ini dapat mengurangkan penggunaan bahan-bahan yang single use tersebut. Dan akhir sekali, komponen ketiga is recycle. Setelah dirasakan bahan-bahan yang kita rasa kita boleh manage, tapi dah sampai satu tahap kita rasa kita tak boleh nak gunakan lagi bahan-bahan tersebut, kita perlu mengambil inisiatif untuk mengumpulkan bahan-bahan tersebut dan dihantar ke tempat yang sepatutnya lah untuk dikitar semula. So berkenaan dengan single use plastik ni, Encik Azman, I think kalau kita study di banyak negara sekarang, banyak bercakap tentang single use plastik punya isu. And then sebenarnya banyak negara ini mengenal pasti bahan-bahan single sekali guna ni, bagaimana dia boleh mengurangkan melalui reka bentuk semula yang dapat memberi fungsi dan manfaat yang sama. Contoh saya bagi kat sini, contoh kita rasa macam straw. Straw ada satu ada something yang kita rasa perlu dikurangkan. Dan tetapi dengan proses reka cipta yang baru, kita dapat mengurangkan penggunaan straw, tapi mereka bentuk contoh penutup bekas yang memberi fungsi yang sama. Dan
benda ini dapat dikitar semula, dan dia memberi dia masih memberi fungsi dan manfaat yang samalah kepada kita. So saya suka menjawab soalan ini daripada segi kembali kepada konsep 3R tu sendirilah, Encik Azman. Okay. Right. Alright, I think saya punya part dah habis. Seterusnya nanti kita akan pergi bagaimanakah kita dapat merealisasikan ekonomi sirkular ni dengan lebih mendalam. So selepas ni saya akan serahkan pula kepada sahabat saya, Encik Khairul, untuk memberi penjelasan yang lebih jelaslah bagaimanakah Petronas atau melalui Petronas Chemicals Group menggunakan konsep circular economy ni melalui program New Plastic Economy NPE yang telah kita jalankan sejak daripada 2018. I think saya pass kepada Encik Khairul. Terima kasih Encik Azman. Terima kasih. Cik Khairul, tak dengar suara Cik Khairul? Masih mute Kai. Okey, maaf. Dah unmute. Okey, boleh dengar? Okey. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua yang hadir dalam sesi webinar anjuran SW Corp dan KPKT ni. Pertama saya kat sini nak mengucapkan terima kasihlah kepada pihak SW Corp kepada sudi menjemput Petronas Chemicals Group untuk memberikan sedikit penerangan ataupun perkongsian berkenaan dengan inisiatif pihak Petronas Chemicals Group untuk memberikan sedikit sumbangan menyelesaikan masalah bahan buangan plastik di Malaysia. Ini adalah disebabkan Petronas Chemicals Group adalah pengeluar plastik resin, iaitu bahan utama yang akan digunakan untuk pengeluaran produk-produk plastik packaging ni. Jadi pihak Petronas Chemicals Group telah mengambil keputusan untuk menyumbang ke arah menyelesaikan masalah bahan buangan plastik di Malaysia, yang mana kita tahu memang baru-baru ni kita telah nampak beberapa banyak kempen yang menunjukkan masalah plastik, sampah plastik yang semakin buruk di seluruh dunia. Kita selalu dihidangkan dengan gambar-gambar, contoh macam penyu tersangkut straw dekat dalam hidung, dan dekat lautan ada banyak plastik-plastik terapung. Memang betul. Ada satu tempat tu di Laut Pasifik, dia panggil Great Pacific Garbage Patch, ataupun ada satu tempat kat Laut Pasifik, tengah-tengah laut tu ada macam pulau sampah-sampah plastik ni. Jadi memang masalah ni sebenarnya masalah yang serius yang perlu kita tangani segera. Jadi berbalik kepada apa yang telah disebut oleh Encik Fitri tadi, dia telah menyentuh berkenaan dengan ekonomi sekular dan juga ekonomi linear. Saya suka nak bagi tambahan sedikit lah. Ekonomi linear ni sebenarnya apa yang kita dah amalkan selama ni lah. Kita ambil sesuatu daripada sumber yang terdapat di sekeliling kita, dan kita tukarkan dia menjadi sesuatu untuk kegunaan kita, seperti barang ke. Cik Khairul tak dengar. Mute, you mute. Oh, maaf, sorry. Okey. Ulang balik. Sebab okey. Okay, sorry. Jadi ekonomi linear tadi tu sesuatu yang telah kita amalkan selama ni ya. Kita dah terbiasa dengan mengambil sesuatu daripada alam sekitar dan kita tukarkan dia kepada sesuatu untuk kegunaan kita, macam produk ke apa, barang ke. Lepas tu kita pakai, lepas tu kita buang. Jadi
Itu sebenarnya ekonomi linear punya konsep. Kita ambil, kita tukar menjadi sesuatu untuk kegunaan kita pakai, lepas tu kita buang. Jadi amalan ni sebenarnya tidak berapa menguntungkan bagi kita kerana dia menimbulkan beberapa masalah. Satu, lama-kelamaan sumber tu akan habis, dan juga bahan-bahan buangan itu makin lama makin menimbun. Jadi kita cuma ada satu je bumi ni. Ke mana bahan-bahan buangan ni akan pergi? Dia akan bertambah. Jadi so model linear ekonomi ni sebenarnya tidak berapa bagus untuk kita amalkan, tapi itulah amalan kita selama ni. So baru-baru ni dalam 10 tahun lepas ada beberapa individu yang telah cuba mengetengahkan konsep circular economy ni. Circular economy ni di mana kita selain daripada kita buang bahan-bahan ataupun produk-produk yang kita pakai, kita cuba kita semula. Ada beberapa jenis kita semula sebenarnya. Ada yang boleh kita baiki, kita repair kalau rosak, dan kita pakai semula. Ataupun kita tukarkan kegunaan barang tu untuk kegunaan lain. Dan dengan teknologi yang terkini untuk bahan buangan plastik, sebenarnya kita boleh tukarkan balik bahan buangan plastik ni menjadi bentuk asal. Jadi bentuk asal bahan plastik ni sebenarnya adalah daripada bahan kimia yang terhasil daripada minyak mentah. Jadi sekarang ni dah ada teknologi yang boleh berbuat demikian. Jadi itu adalah fokus utama Petronas Chemical Group untuk memberi yang teknologi itu dah ada kat Malaysia ke ataupun masih dalam dah ada kat Malaysia ke atau benda tu masih di luar negara? Dia belum lagi. Belum ada di Malaysia lagi. Dia telah ada di Spain, dah ada penggunaan teknologi tersebut. Jadi pihak Petronas sedang merancang untuk membawa teknologi tersebut ke Malaysia. Bagus tu, penting. Tapi dia bukan sesuatu yang boleh dilakukan oleh pihak Petronas Chemical Group berseorangan, kerana ia perlukan kolaborasi dengan pelbagai pihak untuk menjayakan membawa teknologi ni ke Malaysia. Banyak faktor-faktor yang kena dan kita pun dah ada beberapa perbincangan dengan pihak KPKT dan SW Corp berkenaan hal ni. Dan saya amat berterima kasihlah kepada pihak SW Corp dan KPKT kerana menyokong dengan penuh usaha pihak Petronas Chemical Group. Okey, jadi rasanya diagram dalam yang ada depan kita ni dia menerangkan apakah sebenarnya itu circular economy ataupun ekonomi kita semula ni. Jadi kita ada industri kita semula, dan kita ada industri reka cipta di mana penjual barang-barang dan pereka pembungkusan barang-barang ni menggunakan bahan-bahan plastik. Kemudian dia pergi ke seterusnya kepada peruncit, and then kepada penggunaan isi rumah, dan sepatutnya kita mengamalkan kita semula. Jadi bertepatan dengan tema Hari Kita Semula Kebangsaan untuk tahun ini, impak yang kecil, perubahan yang kecil membawa impak yang besar. Ia bermula daripada kita sebenarnya. Jadi paling mudah saya rasa pada saya lah, janganlah buang sampah dengan merata-rata. Banyak saya tengok daripada kereta senang je buang sampah. Itu adalah
yang sangat amalan yang sangat tidak bagus. Okey, Fitri, slide seterusnya. Okey, jadi untuk memberi sedikit pencerahan kepada para peserta, program yang telah dijalankan dan masih lagi berjalan oleh Petrochemical Group ni, kita namakan dengan New Plastic Economy ataupun dasar ekonomi plastik baru. Sebenarnya benda ni kami datang daripada circular economy konsep ni lah. Dia tak lari, dia cita semula untuk bahan buangan plastik sebenarnya. Jadi itu dia punya objektif dia. Jadi apa yang kita boleh buat untuk mengelakkan bahan plastik daripada menjadi sampah yang terbuang. Jadi kita tengok secara keseluruhan berdasarkan kepada model circular economy yang telah diketengahkan oleh Alan MacArthur ni. Alan MacArthur ni badan kebajikan yang bertapak di United Kingdom. Jadi dia telah mengetengahkan konsep circular economy ni. Jadi kita menggunakan konsep ni untuk melakukan inisiatif untuk menyelesaikan masalah sampah plastik di Malaysia. Jadi kita Petrochemical Group telah menubuhkan satu pasukan di mana ada 4 cabang. Yang mana yang cabang utama tu kita boleh tengok inovasi. Bahagian inovasi ni dia fokus kepada penggunaan teknologi untuk menyelesaikan masalah plastik sampah terbuang. Dan yang seterusnya kita ada cabang infrastruktur ataupun infrastruktur untuk menyokong ke arah mengurangkan sampah plastik. Jadi kita pun tahu kerana kalau kita nak buat sesuatu kita kena ada sistem sokongan. Kalau tak ada sistem sokongan ni memang kita takkan dapat melaksanakan apa yang kita nak buat. Jadi kerana itu dia merupakan salah satu cabang. Dan cabang seterusnya ini yang saya ada sentuh sikit, kolaborasi ataupun kerjasama. Apa yang penting? Kerjasama. Jadi kerjasama ni memang kena ada sebab kita tak boleh buat kerja seorang-seorang. Kita pun tahu, kita kena bekerjasama antara satu sama lain. Jadi kita ada program bersama komuniti dan juga program pendidikan untuk memberikan penerangan dan perkongsian kepada seluruh masyarakat di Malaysia ni berkenaan dengan cara-cara pengurusan sampah plastik yang sepatutnya. Jadi kita ada buat beberapa program bersama dengan masyarakat dan juga berkolaborasi dengan SW Corp dan juga dengan KPKT, dan kita juga ada membuat program dengan Kementerian Pendidikan. Kita telah bekerjasama dengan mereka untuk mengeluarkan silibus tambahan yang menyentuh berkenaan dengan pengurusan sampah plastik dan juga menyentuh kepada teknologi pembuatan plastik dan apa itu plastik. Jadi sebab pihak PCG merasakan kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan ni adalah sangat sesuai kerana dia bermula daripada peringkat umur yang awal. So, jadi secara keseluruhannya ini adalah program yang telah dilancarkan oleh pihak Petronas Group untuk membantu ke arah menyelesaikan masalah bahan buangan plastik di Malaysia. Ini adalah sebenarnya usaha yang kecil oleh pihak Petronas Group. Seperti mana tema hari kita semua kebangsaan tahun ni lah, perubahan yang kecil membawa impak yang besar. Jadi itulah sebenarnya
tujuan kami untuk menyumbang ke arah menyelesaikan masalah plastik sampah di Malaysia. Okey. Putri. Cik Hairul. Ya. Kalau kita tengok dalam masyarakat sekarang ni, mereka popular menggunakan plastik biodegradable plastik kan. Ya. So boleh bagi share ilmu sikit berkenaan penggunaan plastik ni terhadap alam sekitar dan impaknya di masa akan datang. Okey. Biodegradable plastik ni sebenarnya definisi dia agak kabur sebenarnya pada pendapat saya. Kerana dengan teknologi masa kini ada bahan plastik yang boleh dihasilkan daripada bahan mentah berasaskan tumbuh-tumbuhan ataupun itu dipanggil bioplastik. Sudah ada. Kita secara konvensional, secara biasanya kita menghasilkan bahan plastik, Petronas menghasilkan bahan plastik daripada minyak mentah. Tapi sekarang ni dah ada teknologi yang boleh menghasilkan bahan plastik daripada tumbuh-tumbuhan. So dia dipanggil bioplastik. Tapi amatlah sedikit sebenarnya. Kalau nak dibandingkan mungkin dalam 1% penghasilan bioplastik ni. Dan satu lagi fakta yang perlu kita sedar. Tidak semua bioplastik tu dia akan biodegradable. Dia tidak akan tidak semua bioplastik, ada yang akan terurai secara semula jadi bila terdedah ataupun terbiar di alam sekitar. Tapi ada bioplastik yang tidak akan terurai dengan sendiri, malah dia serupa sahaja dengan plastik yang daripada bahan mentah, minyak mentah. Contoh macam kita sebelum ni dulu popular dengan OXO biodegradable plastik. OXO biodegradable plastik sebenarnya menyebabkan penghasilan mikroplastik apabila dia terbiar di persekitaran. OXO plastik, sebab OXO tu hanyalah bahan kimia tambahan yang dicampur dalam plastik semasa dalam proses pembuatan tu untuk dia menjadi cebis-cebis kecil selepas diguna pakai dan dibuang. Jadi ini akan menimbulkan masalah yang lain pula. Dipanggil mikroplastik ni akan menyebabkan pencemaran laut, pencemaran dan juga pencemaran bahan makanan kita jugalah. Mungkin ada binatang-binatang ikan makan mikroplastik ni. Tapi alhamdulillah saya rasa sekarang ni OXO biodegradable plastik ni dah tidak berapa lagi kelihatan di pasaran. Dan saya rasa sekarang ni kita menggunakan PLA, bahan plastik yang dibuat daripada PLA ataupun polylactic acid. Polylactic acid ini juga adalah merupakan bahan kimia yang dihasilkan daripada macam fermentation of corn ataupun tapioca. Jadi bahan kimia ni yang digunakan untuk mendapatkan PLA dan menghasilkan bahan pembungkusan plastik. Okey, dan PLA ni pula dia memerlukan keadaan-keadaan tertentu untuk dia terurai ataupun biodegradable ni. Sebagai contoh, dia memerlukan composting plant untuk dia terurai dan seterusnya hilang atau daripada alam sekitar. Jadi sekarang ni kita tidak mempunyai kemudahan industrial composting plant ni. Jadi apa yang berlaku, yang pada pendapat saya, apa yang saya lihat sekarang ni macam plastik PLA ni, dia sekarang ni serupa je dengan plastik yang bukan PLA, yang daripada minyak mentah ni. Sebab kita tak menguruskan pembuangannya dengan betul. Jadi kalau kita nak buat
penggunaan bioplastik PLA ni, kita kena ada infrastruktur yang betul supaya dia terurai dan tidak mengganggu persekitaran. Maksud Jadi saya itulah dia. Ya. Maksud saya kira composting tadi ialah composting yang biasa yang kita buat tu ke ataupun yang memang ada kena ada mission composting? Dia kalau daripada kalau untuk skala yang besar, dia ada industrial composting plant lah. Industrial composting plant ni di mana pertama sekali kita kena buat pengasingan. Pengasingan plastik ni mengikut jenis-jenisnya kan. Sekarang ni kita ada pula PLA ni. Jadi kita kena asingkan dia daripada plastik-plastik, daripada berapa banyak jenis plastik tadi. Dan yang ini adalah sesuai untuk composting plant. Sementara yang lain-lain tu kita kena asingkan dan tidak perlu dihantar ke composting plant lah. Mana yang bioplastik ni saja yang perlu berada di composting plant. Composting plant ni contoh dia memerlukan heat, humidity dengan microorganism. Ada 3 benda ni yang diperlukan supaya bioplastik ni terurai. Jadi contoh heat yang diperlukan, suhu pada 60 degree Celsius. Jadi pada suhu bilik ataupun suhu sekitar kita takkan dapat mencapai 60 degree Celsius. Jadi composting plant ni diperlukan untuk menguraikan bahan plastik yang berasaskan PLA ni. Dan satu lagi sudah tentu bahan plastik bio ni dia memerlukan kos yang agak tinggi untuk dibuat. Jadi itu adalah salah satu kekurangan lah, sebab kos untuk menghasilkan bioplastik ni sebenarnya adalah sedikit mahal berbanding dengan daripada minyak mentah. Jadi Cik Azman, itu adalah pendapat saya berkenaan dengan bioplastik. Secara amnya, bioplastik yang kita nampak hari ini yang menggunakan PLA sebagai bahan untuk menghasilkan bioplastik ni, ia memerlukan infrastruktur yang betul supaya dia dapat terurai dan kalau tidak dia sama je dengan plastik daripada bahan mentah, minyak mentah. Okay, next slide. Okay, jadi seperti yang saya dah sentuh tadi, teknologi untuk menukarkan bahan buangan plastik ni kepada bentuk asal dia, iaitu bentuk bahan kimia asal berbentuk cecair, liquid. So kita bekerjasama dengan sebuah syarikat yang bernama Plastic Energy untuk menjalankan kajian supaya kita dapat mengenal pasti apakah dia segala elemen yang diperlukan untuk membawa teknologi ini ke Malaysia. Jadi kita sign memorandum persefahaman dengan Plastic Energy tahun lepas, dan kita telah pun mendapat hasil daripada kajian tersebut pada pertengahan tahun ini, bulan 7 yang lepas. Jadi daripada hasil kajian ini, pihak Petronas Chemical Group sedang merancang apakah langkah yang seterusnya untuk kita membawa teknologi ini ke Malaysia. Ada banyak faktor yang perlu kita pertimbangkan untuk berjaya membawa teknologi ini ke Malaysia. Dia tidak sebegitu mudah sebab
ada banyak-banyak faktor yang kita kena betul-betul pasti supaya kerana kos untuk membawa teknologi ini ke Malaysia adalah sangat tinggi. Bila kita lihat, bila kita buat study ni, kita tengok kos dia lebih kurang sama dengan kos untuk membina sebuah kilang petrochemical. Jadi untuk membina sebuah kilang petrochemical ni kita perlukan segala aspek terutamanya aspek jangka panjang, daripada segi operasi, daripada segi ekonomi, ia mestilah boleh sustainable ataupun dia boleh berdiri dengan sendirinya. Jadi inilah yang pihak Petrochemical Group dengan rakan Plastic Energy telah mengadakan beberapa siri perbincangan dengan pihak KPKT dan juga pihak SW Corp. Jadi kita mensasarkan InsyaAllah kalau semuanya berjalan dengan lancar, kita mensasarkan teknologi ini untuk beroperasi awal tahun 2023. Okay, Fitri, next slide please. Okay, jadi sedikit perkongsian berkenaan dengan program-program yang telah kita adakan bersama-sama dengan anggota masyarakat. Contoh kita ada ke atas tu, modul pendidikan plastik kelestarian dan anda. Ini adalah kerjasama pihak Petronas Group dengan Kementerian Pendidikan, di mana kita telah bekerjasama dengan para guru yang telah dipilih untuk menyediakan bahan pembelajaran tambahan berkenaan dengan plastik. Dan dengan pemegang taruh stakeholder, ya, okey, kita mengadakan beberapa sesi perbincangan dengan para pelajar dan kita juga terlibat dengan debat di Institut Pengajian Tinggi dan kita ada program sukarelawan di Petrosains di KLCC. Okey, Fitri, next. Encik Khairul. Ya. Saya nak tanya berkenaan cabaran yang dihadapi oleh PCG dalam melaksanakan projek kita semula bahan buangan plastik ni. Apa yang agak Okey. Cabaran saya daripada segi untuk membawa teknologi untuk menukarkan bahan-bahan plastik kepada asalnya, ini ada beberapa cabaran yang kami telah terpaksa hadapi. Contoh satu, kos untuk membawa teknologi ini ke Malaysia adalah tinggi. Walaupun seperti yang saya sentuh tadi, dia boleh boleh di-compare dengan petrochemical punya plant punya cost. Jadi disebabkan teknologi ini teknologi yang baru, dia ada limitation, ada had keupayaan teknologi ini. Contoh, dia hanya boleh memproses seberapa banyak ribu tan plastik sebulan, dan produk chemical yang keluar, chemical yang boleh digunakan untuk membuat plastik semula yang keluar pun tidak begitu seperti produk yang boleh keluar sebagaimana kilang petrokimia biasa. Jadi daripada situ, daripada segi kosnya, kalau kita buat kiraan adalah tidak berapa memerangsangkan. Itu adalah cabaran yang pertama, kos. Yang itu saya nampak, Encik Khairul, yang itu saya nampak ya. PCG banyak fokus kepada penggunaan bahan kimia kan? Ya. Ada tak penggunaan bioenzyme ke ataupun
kita pakai Ada, ada, ya. Itu contoh cabang yang bioplastik tadi tu. Kalau untuk penggunaan sudah ada teknologi untuk penggunaan enzim untuk meleraikan plastik. Dah ada. Tapi teknologi tu masih lagi di peringkat awal. Jadi dia masih lagi di peringkat kajian walaupun dah ada bakteria atau mikroorganisme yang boleh makan bahan-bahan plastik dan para pengkaji, researcher, para bijak pandai di universiti memang dah ada buat kajian berkenaan dengan ni. Tapi keputusan kajian di makmal perlu di apply di skala industri. Jadi belum sampai lagi ke skala industri. Banyak faktor yang mesti diselesaikan sebelum penggunaan teknologi ini berjaya di skala industri. Dan berbalik kepada bioplastik tadi, sekarang ni ada satu teknologi yang memang boleh menghasilkan plastik yang akan terurai dengan sendiri tanpa memerlukan composting plant, iaitu dia panggil PHA. PHA hanya satu sahaja company syarikat di dunia ni yang mempunyai teknologi tersebut. Dan syarikat ni menghasilkan plastik PHA ni dan harganya of course lah adalah mahal berbanding dengan plastik biasa. Dan kebaikan plastik PHA ni berbanding dengan PLA, dia akan terurai tanpa memerlukan composting plant. Jadi yang untuk PHA ni pihak Petronas Chemical Group sedang mengkaji bagaimana cara terbaik untuk untuk mendapatkan teknologi ini, sebab hanya satu sahaja entiti sekarang ni yang berjaya mengaplikasikan teknologi PHA. Jadi yang dengan plastik energi tadi tu kita telah ada kerjasama dan kita sedang merancang untuk membawa teknologi itu ke Malaysia. Okay, Fitri, next slide please. Ada perkongsian beberapa lagi program Petronas Chemical Group dengan KPKT. Kita ada program B-Green program hijau, di mana kita mengadakan gotong royong. Sebelah YB Zuhaida tu adalah ketua eksekutif Petronas Chemical, Datuk Sazali Hamzah, yang dekat sebelah atas tu, sebelah kiri tu. Dan program pembersihan pantai ni Petronas Chemical Group ada beberapa loji di Kerteh, Terengganu, dan kita ada menjalankan program pembersihan pantai, program gotong royong dengan masyarakat. Dan program yang kita lancarkan tahun lepas adalah di Hulu Langat, di IKBN, Institut Belia di Hulu Langat, dengan masyarakat setempat dan juga KPKT dan SW Corp. Okey. Okey, rasanya sudah sampai kepada penghujung perkongsian saya ni. Jadi apa yang slide ni cuba sampaikan adalah sayangilah bumi kita ni. Adakah kita nak persekitaran yang lestari, cantik, hijau, tenang, aman, ataupun dengan dunia penuh sampah tu, terutamanya plastik, sampah yang menggunungkan. Dia bermula daripada kita. Jadi kesedaran tu untuk tidak membuang sampah merata-rata sebenarnya, dan juga mempunyai sistem pengurusan
pembuangan sampah plastik yang teratur dan tepat adalah bermula dari kita. Okey, Fitri. Cik Hairul, Ya. Yes. macam mana masyarakat nak menguruskan plastik secara berkesan di masa akan hadapan ni. Kalau kita tengok sekarang ni, masyarakat kita tengok simply dapat dia bungkusan tu, dia akan buang dalam tong sampah dan dia akan menyukarkan pada pihak kami lah as a Blokop untuk menguruskan plastik-plastik ni di tempat pembuangan sampah. Ya. Pada pandangan saya lah, kita memang mengambil jalan mudah. Kadang-kadang segala jenis bentuk sampah yang kita hasilkan di rumah ni, kita just masukkan dalam beg plastik besar, lepas tu kita letak kat luar kan, dan ada orang akan ambil. Jadi segala macam benda semua ada dalam tu. Ada pula yang lagi tu dengan sampah-sampah macam kaca, mentol, apa benda pun dia masuk kat dalam tu. I think kita boleh start dengan start small lah, start dengan yang mudah. Sampah-sampah yang mana yang kalau contoh macam kita beli barang sekarang ni, kita banyak sampah-sampah yang disebabkan oleh pembungkusan, disebabkan oleh kita mungkin ada banyak order barang online, order makanan online. Jadi bahan-bahan plastik ni kita asingkan daripada bahan-bahan sampah berasaskan makanan. Jadi yang bahan-bahan plastik ni kita cuba asingkan, dan SWK ada membuat kutipan hari-hari tertentu untuk bahan-bahan recycle. Bukan SWK, ni syarikat-syarikat konsesi municipal waste lah. Jadi kita boleh bermula daripada situ. Dan pada pemerhatian saya, sejak saya ditugaskan untuk terlibat dalam projek ni, bila saya turun, saya tengok pergi berjumpa dengan stakeholder, pergi di landfill, saya tengok banyak sampah di landfill tu sebenarnya sampah plastik, beg plastik. Itu yang banyak sebenarnya dekat landfill, sampah beg plastik ni. Dan juga kalau kita tengok di sungai-sungai yang mencemarkan sungai-sungai ni, banyak sampah botol plastik. Dua benda ni yang saya perasan, sampah beg plastik, botol plastik. Jadi bahan-bahan plastik yang lain, contoh macam bahan plastik yang keras, contohnya macam bekas deterjen, bekas sabun tu kan, kurang. Yang banyak botol mineral, air mineral ataupun air minuman ringan dengan sampah beg plastik. Jadi ini adalah satu perkara yang mungkin pihak SWK dan juga industri dan pihak yang lain boleh memikirkan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah sampah beg plastik dengan mineral water bottle ni. Sebab plastik-plastik yang lain tu, dia sudah ada industri kita semula sebenarnya, yang mana orang-orang tertentu akan datang ambil plastik-plastik yang botol-botol keras ni, dia akan hancurkan dan dia akan proses, dia akan buat jadi plastik resin semula. Tapi yang beg plastik yang lembik ni, yang selalu kita pakai kat supermarket ni, dan botol plastik mineral ni yang masalah yang banyak saya lihat. Jadi banyak cara, tapi ini memerlukan kerjasama semua pihak. Contoh macam brand owner boleh mengadakan insentif untuk memberi pulangan wang kalau kita hantar botol plastik minuman ringan ni ke pusat pengumpulan, ataupun dan sekarang ni yang
yang beg plastik yang lembik ni, inilah target teknologi yang sedang Petrochemical Group kaji dengan Plastic Energy. Kita cuba nak selesaikan masalah beg plastik yang banyak di landfill ni. Okey. Ya. Okey, terima kasih kepada semua panel bina kita pada hari ini. Alhamdulillah, harap perkongsian kita pada pagi ini kita dapat manfaatkan, dan kita ada sedikit video untuk dikongsi bersama. Okey, Cik Fitri, boleh? Ini satu-satunya bumi kesayangan kita yang sepatutnya hijau dan nyaman. Malangnya, inilah realitinya yang terjadi atas bumi kesayangan kita sekarang. Dicemari sisa pepejal, terutamanya sisa makanan. Kerana kita pentingkan diri, kita membazir. Bumi diancam pemanasan global, pencemaran udara dan dihempap timbunan sampah sarap. Bumi semakin tenat. Sesuatu perlu dilakukan dengan segera sebelum ia terlambat. Masalah ini boleh berubah dengan cara asingkan, kurangkan, guna semula dan kitar semula. Cara paling senang dan terbaik adalah untuk mengurangkan penggunaan kita. Dengan ini, kita boleh kurangkan tenaga, sumber yang diperlukan dan kita juga mengurangkan bahan pembuangan kita. Antara pembaziran kita yang paling ketara adalah makanan. Tapi malangnya, pembaziran makanan adalah hampir 50% daripada sisa. Kita perlu mengurangkan pembaziran makanan. Barangan harian kita boleh digunakan semula untuk kegunaan lain melalui pelbagai cara yang mungkin kita tak pernah terfikir. Penggunaan semula dapat membantu mengurangkan sisa, menjimatkan tenaga dan wang. Tayar lama boleh dijadikan penghiasan taman. Cantik, murah dan sedap dipandang mata. Tayar ini juga boleh menjadi benda yang tidak dijangka, seperti trek larian. Botol air plastik biasanya digunakan untuk menghilangkan dahaga yang selalunya dibuang masih mampu berjasa kepada kita. Botol plastik tadi boleh menjadi pelbagai barangan lain seperti pasu bunga, kepala hos getah dan penyapu. Ada produk tahan lama dan ada yang tidak. Oleh itu, kita perlu kitar semula. Kitar semula memberi nafas baru kepada sisa pepejal dan membolehkan produk baru dicipta. Teknologi generasi seterusnya membolehkan bahan kitar semula menjadi sumber tenaga baru. Bahan kitar semula bertukar menjadi bahan mentah plastik. Semua bermula dengan setitik usaha. Asingkan, kurangkan, guna semula, kitar semula. Pulihkan bumi kita bersama-sama untuk kehidupan lestari. Kerana ini satu-satunya bumi kita. Kalau kita tidak menyayanginya, siapa lagi? Alhamdulillah. Dengan video tadi kita sama-sama buat iltizam agar kita dapat menjaga bumi kita dengan baik. So berkaitan dengan tema kita, perubahan kecil memberi impak yang besar. So hopefully kita boleh amalkan, kita boleh war-warkan perkara ini kepada semua lapisan masyarakat. Terima kasih kepada semua partisipan yang dapat bersama dalam webinar kali ini. So saya minta maaf lah, pendaftaran dalam webinar kali ini agak membalansang, hampir 1,000 orang. Tetapi yang boleh masuk cuma 500 saja. Yang masuk, yang dibenarkan yang boleh masuk ke dalam ni cuma tadi ada 503, itu lebih pada 3 orang, lebih sikit lah. Dan mana soalan-soalan yang saya tak sempat baca, yang tak sempat jawab, insyaAllah kita akan jawab secara bertulis, insyaAllah. So dan saya nampak tadi ada idea-idea yang bagus yang memberi cadangan kepada kerajaan, terutama SBCorp untuk membuat penambahbaikan dalam ni. So dalam fenomena penularan pandemik COVID-19 ini, stay home, stay safe. Hopefully kita sama-sama doa kepada Allah agar COVID-19 ini
diangkat oleh Allah daripada muka bumi. Saya akhiri dengan kalimah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.